Amino acid adalah sebatian yang memiliki dua functional group. Bahagian carboxyl group, ini carboxyl group, dan bahagian amino group, yang ini adalah amino group. Alpha amino acid merujuk kepada sejenis amino acid di mana carboxyl dan amino group terikat pada karbon yang sama. Karbon yang sama ini adalah karbon yang pertama selepas carboxyl dan amino group. Karbon ini kita label sebagai alpha carbon. Ada 20 jenis natural amino acid. Kesemua amino acid ada chiral carbon kecuali glycine. Dalam silibus awak ada 20 jenis standard amino acid, di mana awak tak perlu hafal structure dan UPAD name tersebut. Soalan akan tanya UPAD name untuk amino acid dan structure tu akan diberi dalam soalan. Contohnya glycine, kita kena tentukan UPAD name dia. 2-amino ethanoic acid. Ethanoic acid ataupun carboxylic acid akan jadi parent name kerana carboxyl group adalah lebih tinggi priority. Ini pula alanine, 2-amino propanoic acid. Untuk valine pula, ada methyl pada karbon nombor 3, 2-amino 3-methyl butanoic acid. Bagi nama amino acid seperti biasa saja. Dalam chapter amino acid, awak akan jumpa zwitter ion. Zwitter ion adalah molekul yang mempunyai keseluruhan charge kosong. Ini disebabkan ada bahagian yang bercharge positif dan ada bahagian yang bercharge negatif. Carboxyl group iaitu bahagian acidic akan bercharge negatif, manakala NH2 group basic akan bercharge positif. Jadi, amino acid boleh melakukan tindak balas asid dan base. Macam mana zwitter ion itu wujud? Ini disebabkan proton dari bahagian carboxyl group akan dipindahkan ke bahagian NH2 ke bahagian amino group membentuk zwitter ion. Zwitter ion wujud dalam keadaan solid dan dalam neutral solution. Oleh kerana sifatnya yang mempunyai dua polar iaitu dipolar, melting point zwitter ion tinggi lebih daripada 200. Mudah larut dalam air dan juga organic solvent, kurang asid daripada carboxylic acid dan kurang base berbanding amin, dan bersifat amphoteric iaitu boleh bertindak balas dengan asid dan base bergantung kepada nilai pH larutan tersebut. Dalam larutan aqueous, amino acid wujud sebagai zwitter ion atau anion dan cation. Anion tu basic, cation tu acidic. Macam Madam cakap tadi, zwitter ion tu amphoteric sebab boleh bertindak balas dengan base apabila ada asid dan bertindak balas sebagai asid apabila ada base. Dalam acidic solution, zwitter ion akan terima proton daripada asid. Dalam keadaan acidic, zwitter ion akan bertindak sebagai base. H3O+ adalah asid, zwitter ion sebagai base. Jadi, bahagian yang akan tertarik pada asid adalah pada bahagian COO-. Oksigen yang akan serang dan membuat ikatan dengan salah satu hidrogen daripada H3O+. Hasilnya adalah bahagian COO- akan jadi carboxyl dan H3O+ akan jadi H2O. Manakala dalam keadaan basic solution, zwitter ion akan jadi acid. OH- adalah base. Bahagian yang akan membuat ikatan dengan base adalah bahagian NH+. OH- akan menyerang hidrogen dan buat ikatan dengan hidrogen jadi H2O, manakala elektron sini akan pergi ke arah nitrogen. Isoelectric point pula adalah pH di mana amino acid wujud sebagai zwitter ion. Setiap amino acid ada nilai pI masing-masing. Contohnya adenine 6.02, glycine 6.0, lysine 9.7, aspartic acid 2.8. Okey, tak perlu hafal semuanya. Kita cuba jawab soalan ini. Isoelectric point of glycine 2-amino ethanoic acid 5.97. Predict the structure of glycine at acidic isoelectric point, basic solution. Jadi awak lukis yang isoelectric point dulu. Mula-mula kita lukis structure yang dia bagi kat sini, 2-amino ethanoic acid, dan kita ubah hidrogen pergi pada sebelah amino. Charge negatif, NH2 jadi NH3, charge positif. Jadi ini struktur zwitter ion iaitu pada nilai pI bersamaan dengan 5.97. Dalam keadaan acidic, zwitter ion ni ditambahkan dalam acidic solution. Jadi bahagian yang akan menyerang H3O+ adalah bahagian carboxyl ini. Carboxyl akan serang H3O+, dapat H2O, manakala zwitter ion akan jadi cation sebab ada charge positif pada amino group. Untuk basic solution pula, lukis balik zwitter ion plus dengan OH- sebab basic solution kan. Bahagian yang akan bertindak balas dengan hidroksida adalah bahagian
yang bercharge positif. OH- akan serang positif nitrogen, NH3 akan jadi NH2 dan OH- akan jadi H2O. Bahagian COO- ni kekal. Kita jawab soalan nombor 2. The PI value of serine 2-amino 3-hydroxypropanoic acid is 5.7. Draw the predominant structural formula of serine. A in solid phase, maksudnya awak kena lukis zwitter ion. Lukis structure serine macam biasa. Ini bahagian propanoic acid. Kemudian pada karbon nombor 2 kita ada amino group. Pada karbon nombor 3 ada OH group. Isikan hidrogen. Untuk jadikan dia zwitter ion, hidrogen pada carboxyl group ni akan dipindahkan kepada amino group. Jadi carboxyl group akan jadi COO-, manakala amino group akan jadi NH3+. B in aqueous solution at pH 1 acidic, pH 14 basic, pH 5.7 adalah nilai PI. Kita buat yang pH 1 dulu iaitu acidic. Jadi dalam acidic kita tambahkan H+, maka yang akan bertindak balas adalah bahagian carboxyl iaitu bahagian COO-. Oksigen yang bercharge negatif akan serang H+, jadi carboxyl group. Tambahkan hidrogen tertinggal tadi. Kita buat yang pH 14 iaitu yang dalam keadaan basic. Yang ni acidic. Lukis zwitter ion dulu, kemudian tambahkan dengan hydroxide ion. Basic kan? Yang akan bertindak balas adalah bahagian NH3+. Hydroxide ion akan menyerang nitrogen. Hydroxide ion akan jadi H2O. Kemudian NH3 akan jadi NH2. Dah siap. Yang ketiga, pH 5.7 adalah nilai PI. Jadi kita lukis zwitter ion je lah. Okey, dah siap. Seterusnya adalah chemical properties of amino acid, iaitu bagaimana amino acid bertindak balas dengan acid HCl, sodium hydroxide, nitrous acid test. Alcohol in the presence of acid catalyst ni adalah esterification, formation of peptide bond. Oleh kerana amino acid ada bahagian amino dan juga ada bahagian carboxyl group, ada reaction yang seperti amino dan ada reaction yang seperti untuk carboxyl. Bahagian amino group adalah basic, jadi amino acid boleh bertindak balas dengan HCl berbentuk garam. NH2 yang bahagian base ni ada lone pair dan akan menyerang hidrogen pada HCl. NH2 akan jadi NH3. Bahagian carboxylic acid ni tidak terlibat dalam reaction dengan HCl. Carboxyl group dalam amino acid akan bertindak balas dengan sodium hydroxide sebab carboxyl group tu adalah carboxylic acid. Jadi boleh bertindak balas dengan base sodium hydroxide menghasilkan salt and water. Bahagian NH2 tidak terlibat, jadi kita salin saja. Tapi bahagian carboxyl group akan jadi COO, Na+ dan H2O. Yang ketiga ini adalah tindak balas amino acid dengan nitrous acid test sebab amino acid adalah primary amine. Jadi primary amine boleh bertindak balas dengan nitrous acid ataupun NaNO2 in HCl menghasilkan diazonium salt. Diazonium salt ni tak stabil dan dia akan terurai menghasilkan carbocation. Kemudian H2O ni akan masukkan OH pada bahagian carbocation. Kita dapat alkohol. Carbocation ni akan bertindak balas dengan chloride, hasilkan haloalkane. Yang ini pula akan keluarkan hidrogen gas. Jadi CH3 akan jadi CH2. Kemudian bahagian ini akan jadi double bond. Carbocation ni tak adalah. Yang keempat ni pula adalah esterification sebab kita ada bahagian carboxyl group. Carboxyl group ni akan bertindak balas dengan alkohol etanol dengan kehadiran mineral acid untuk hasilkan ester. Bahagian amino group ni kita salin je sebab tak terlibat. Bahagian carboxyl group ni akan jadi C double bond O, O, CH2, CH3 plus dengan H2O. Okey, part yang terakhir sekali dalam amino acid adalah peptide bond. Peptide bond adalah ikatan peptide yang terhasil apabila amino acid bergabung dengan amino acid yang lain. Gabungan ini membebaskan air dan proses ini kita panggil condensation. Gabungan itu berlaku antara carboxyl group dengan amino group. Satu amino acid kita panggil peptide. Dua amino acid kita panggil dipeptide. Tiga tripeptide dan seterusnya. Nama lain bagi peptide bond adalah amide bond. Bahagian amino group
mesti kena lukis sebelah kiri dan bahagian carboxyl group mesti berada di sebelah kanan. Sekarang Madam nak tunjuk pembentukan dipeptide bond menggunakan alanin dan alanin. Alanin sebelah kiri ni Madam label A, yang sebelah kanan ni Madam label B. When two amino acid react together, a water molecule is eliminated. Bahagian yang kita keluarkan air adalah yang ini. Jadi alanin A dan alanin B akan bergabung membentuk dipeptide. Sebelah ini adalah alanin A, dan sebelah kanan ini adalah alanin B. Ikatan ini kita label sebagai peptide bond. Kena label tau. Kita cuba buat yang ni pula. Pastikan amino group sebelah kiri, carboxyl group sebelah kanan. Kemudian kita bulatkan OH dan H sebab nanti kita akan eliminate sebagai H2O. Okey, kita dah dapat dipeptide. Nama dia adalah ala cis. Label ikatan ini sebagai peptide bond. Ulang sekali lagi langkah yang sama untuk nombor 2. Buang air ni. Okey, dah siap. Label peptide bond. Kemudian nama dipeptide ni adalah cis ala. Write the reaction between phenylalanine and glycine to produce PEGLY. Soalan ni nak kita lukis dipeptide antara phenylalanine dan glycine, di mana PEGLY ni phenylalanine sebelah kanan, phenylalanine ni sebelah kiri dan glycine ni sebelah kanan. Buang air dan sambung carboxyl group pada NH group membentuk peptide bond ataupun amide bond. Okey, ini bahagian phenylalanine sambung dengan glycine, labelkan peptide bond dan dipeptide PEGLY. Soalan PSPM 2005-2006. Threonine is naturally occurring amino acid. Give the UPAC name for threonine and draw the structure of its suitor ion. Draw the structure of the product form when threonine is dissolved separately in acidic and basic solution. Give the product if threonine is reacted with sodium hydroxide. Draw the dipeptide structure of threonine. A. UPAC name. Parents adalah carboxylic acid, di mana nombor 1 ada carboxyl, nombor 2 amino, nombor 3 ada hydroxyl. Bila OH jadi functional group, nama dia hydroxyl. 2 amino, 3 hydroxyl butanoic acid. Zwitter ion, NH2 jadi NH3, COOH jadi COO-. Bagi soalan B, soalan nak threonine ni dilarutkan dalam acidic dan basic. Jadi awak kena lukis zwitter ion dulu dan H+ sebagai asid. H+ ni akan tertarik dengan bahagian COO- akan jadi COOH. Untuk basic solution, kita buat zwitter ion dahulu dan OH-. OH akan tertarik dengan positive charge pada nitrogen. NH3 akan jadi NH2. Charge positif ni tak adalah. OH- akan jadi H2O. Tak ada H2O pun tak apa. Soalan C pula kena buat reaction threonine dengan sodium hydroxide. Jadi awak kena lukis yang asal ni bertindak balas dengan sodium hydroxide. Jangan guna zwitter ion bertindak balas dengan sodium hydroxide. Salah. Copy soalan, copy structure daripada soalan plus sodium hydroxide. Kita tahu bahagian amino ni adalah bahagian basic. Jadi tak akan bertindak balas dengan sodium hydroxide. Yang akan bertindak balas dengan sodium hydroxide adalah bahagian acid, iaitu carboxylic acid. Jadi awak akan dapat salt and water. Bahagian amino ni salin je lah, sebab dia tak bertindak balas, tapi bahagian COOH, bahagian carboxyl group ni akan jadi COO- dan Na+. H2O sebagai side product. Untuk D, draw the dipeptide structure of threonine. Jadi awak kena lukis threonine kiri dan kanan. Pastikan amino group sebelah kiri, carboxyl group sebelah kanan. Bahagian alkyl group ni salin betul-betul lah, confuse nanti. So kena tengok baik-baik. Buat satu lagi threonine, buang air, dapat trio dan label sebagai peptide bond. Peptide bond dan amide bond adalah benda sama. Okay, bye.